Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian bersempena dengan musim haji dan bulan-bulan haji ini satu tajuk yang mempunyai kaitan dengan amal ibadah kita dan juga maqasidus syariah, maqasid syariah, iaitu berkenaan dengan bagaimana untuk kita mengenali tanda-tanda ibadah haji kita itu diterima oleh Allah, atau ringkasnya bagaimana kita mengetahui haji kita adalah haji mabrur. Tujuannya bagi sesiapa yang sudah menunaikan ibadah haji, dia boleh buat checklist. Dia senaraikan, dia tengok sama ada aku dah pergi haji dah, adakah tanda-tanda ini ada pada aku, kan? Kalau tanda ini ada pada kita, alhamdulillah, itu menunjukkan secara zahirnya bahawa haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita mahu. Tapi jikalau kita buat senarai dan kita tengok ada benda-benda yang menunjukkan bahawa ibadat kita tidak termasuk, ataupun kita tidak mempunyai tanda-tanda haji kita itu mabrur, maka hendaklah kita perbaiki mana yang patut kita perlu perbaiki. Itu tujuan kita belajar, tujuan kita mengaji setiap malam. Bagi sesiapa yang akan menunaikan ibadat haji ataupun yang belum lagi menunaikan ibadat haji, maka perbincangan ini adalah perlu supaya dia pastikan nanti manasikul hajj ataupun ibadat haji yang bakal dia kerjakan pada tahun ini ataupun pada tahun yang akan datang adalah ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang buat ibadat dengan niat tak kisah ibadat dia Tuhan terima ke tak terima, tak ada. Semua di kalangan kita bila buat ibadat, dia nak pastikan bahawa ibadat dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, secara umumnya sebelum kita bincang tentang ibadat haji, secara umumnya kita semua, termasuk saya sendiri, bila kita buat sesuatu ibadat, kita ada dua maksud. Setiap ibadat yang kita buat ada dua maksud. Satu maksud keduniaan, maknanya hasil dia itu kita nak kecapi atas dunia lagi. Itu maksud yang pertama, kan? Tujuan kita buat ibadat nombor satu, kita nak
tuai hasil dia atas dunia lagi, belum cerita hari akhirat. Atas dunia kita nak tengok hasil dia. Yang kedua, tujuan kita beribadat kepada Allah sebab kita nak kepada hasil dia di hari akhirat, dalam bentuk kesenangan kita di alam kubur, dalam bentuk kesenangan kita sewaktu di padang mahsyar, di titian sirat, dan akhir sekali kita dianugerahkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya bagi sebagai satu contoh apa dia ibadat ataupun apa dia kewajipan ataupun perintah Allah taala yang Allah taala perintahkan kepada kita, tujuan kita atas dunia. Contohnya ialah tali silaturrahim. Kan, kita menyambung tali silaturrahim. Selain daripada soal pahala, selain daripada soal hari akhirat, tujuan menyambung tali silaturrahim, kita nak berbaik-baik adik-beradik sesama keluarga supaya senang. Kalau kita susah, kalau kita ada masalah, ada hajat dan sebagainya, kita ada ramai adik-beradik, ramai sanak saudara yang boleh tolong kita. Kan? Sama juga tuan-tuan sekalian, ibadat haji. Pasal apa kebaikan atas dunia kita dapat? Ibadat haji ni tuan-tuan, bila tuan-tuan pergi ibadat haji, duduk satu bilik 6 orang, menambahkan rakan, menambahkan orang yang kita kenal. Dia tu kerja apa? Pegawai polis, kan? Senanglah nak minta tolong apa-apa. Contohnya lah, kan? Dia tu apa? DO, kan? Dia tu kerja apa? JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, nak minta tukar ke apa, senang. Bila kita duduk satu bilik dengan orang tertentu, kita menambahkan kenalan, senanglah. Ataupun dengan sesuatu ibadat yang kita buat itu, contohnya puasa, kebaikan dia apa? Mengurangkan berat badan, mendapatkan berat yang ideal, bertambah sihat dan sebagainya. Itu contoh-contoh mudah, kan? Jadi sidang hadirin mukminin, maka bagi orang yang melakukan amal ibadah, walaupun ada baginya balasan di atas dunia ataupun habuan di atas dunia, tetapi yang paling penting daripada segala-galanya adalah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat nanti, dalam satu hadis kudusi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, qala Allah, bahawa Allah taala telah berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin, aku telah menyiapkan, mempersediakan kepada hamba-hambaku yang saleh. Apa dia yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita? Nikmat di hari akhirat nanti, dalam syurga nanti. Apa dia? Ma la aina ra'at, apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Itu punya nikmat yang Allah Ta'ala janji kepada kita. Jangan risau, siapa-siapa yang buat amal ibadah, yang amal-amal yang saleh, selain daripada kebaikan atas dunia dia dapat, hari akhirat Allah janji dia akan bagi nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala udhuna sami'at, yang tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Dia kata, dan tak pernah terlintas, tidak pernah terdetik dalam hati mana-mana manusia. Manusia tak pernah terlintas nikmat yang Allah Ta'ala bakal anugerahkan kepada kita semua. Itu secara umum janji yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Mudah-mudahan kita akan dapat janji Allah Ta'ala itu, insya-Allah. Manakala bagi ibadat haji, manasikul hajj, ada hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, antaranya wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, haji yang makbul, yang Allah Ta'ala terima, maka janji dia adalah laisa lahu jazaa'un illal jannah, tak ada pahala dia selain daripada syurga, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Sekarang timbul persoalan, adakah ada manusia yang buat haji tapi haji dia Tuhan tak terima? Adakah bila orang tu buat haji, ada haji yang Allah Ta'ala terima dan ada haji yang Allah Ta'ala tak terima? Tuan-tuan sekalian, haji yang sah tu cerita lain. Haji yang sah, tidak sah tu cerita lain. Sah dengan tidak sah dalam masalah haji dia sama macam semayang. Semayang, tuan-tuan solat cukup rukun dia, syarat dia apa semua sah, kan? Tapi belum tentu Allah Ta'ala terima semayang kita. Tengok semayang dengan qiyamnya, dengan bacaan Fatihah betul apa semua, ya sah. Tapi semayang yang sah masih ada dua kemungkinan. Allah Ta'ala terima dengan Allah Ta'ala tak terima. Dia macam tuan-tuan hantar application, kan? Anak nak masuk universiti, syarat kelulusan SPM cukup syarat, taraf warga negara cukup, dia punya merits dia, markah co-curriculum cukup. Boleh hantar borang? Boleh, dia terima borang kita. Tapi sama ada permohonan kita lulus ke tak lulus, tu cerita lain. Tapi syarat cukup. Jadi semayang macam itulah, ibadat haji pun macam tu. Dengan kita pergi ke sana, dengan kita tawaf, sa'i apa semua, dengan di Arafah macam mana, Muzdalifah, di Mina macam mana, di Jamrah macam mana, semua kita buat cantik apa semua. Tapi belum tentu apa yang kita buat tadi, walaupun elok, walaupun cantik, cukup syarat, belum tentu Allah Ta'ala terima. Baik. Maka sidang hadirin mukminin, sebab itu kita malam ni kita nak kenal satu-satu apa dia. Nombor satu apa dia, nombor dua apa dia. Macam mana kita nak kenal haji kita nanti ataupun haji yang telah kita lakukan itu adalah haji makbul ataupun haji mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, nombor satu, yang paling atas sekali, hendaklah perbelanjaan kita untuk menunaikan ibadat haji, pastikan kita gunakan harta yang paling baik. Pastikan harta yang kita gunakan itu harta yang paling bersih. Bukan setakat tidak haram, bukan setakat harta tu halal, tapi kita yakin sungguh-sungguh duit tu memang duit halal. Jangan ada syubhah walaupun sedikit. Itu syarat nombor satu. Dia bukan haji saja sebenarnya tuan-tuan. Bukan haji saja. Semua amal ibadah kena pastikan ibadat yang kita buat tadi, harta yang kita gunakan tak ada sikit pun harta haram ataupun tak ada sikit pun harta syubhah. Ni saya dah cerita banyak kali dah. Haram dengan syubhah beza. Bukan sama. Haram mana dia jelas haram. Syubhah dia tengah-tengah antara halal dengan haram. Dia meragukan. Dia mungkin bercampur-campur ataupun kita tak berapa pasti. Syubhah itu tuan-tuan kena jaga. Baik. Dalilnya apa? Hadis iaitu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala itu sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan Allah Ta'ala tak terima melainkan yang baik-baik sahaja. Jadi pastikan harta yang kita gunakan itu adalah harta yang bersih, yang halal, yang tidak ada percampuran dengan benda-benda lain. Tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang kita rasa cemburu. Kita tengok ada kawan kita duit punyalah banyak, kan? Kenduri ni selalu je buat. Yang kita ni nak buat kenduri pun susah. Tapi kita tahu bahawa kenalan kita tadi duit dia tu duit syubhah. Orang meniaga tuan-tuan, meniaga hari ni tuan-tuan nak cari meniaga hak 100% halal, bukan kata mustahil, tapi susah.
Tuan-tuan tanya orang meniaga, kan? Orang meniaga, kalau meniaga yang besar-besar lah, kan? Nak dapat projek, nak dapat tender, nak dapat itu, ini, apa semua, dia mesti ada, kat bawah ni kena ada. Kan? Yang kita panggil under counter, nak kena ada. Kalau tak ada yang tu, susahlah nak dapat peluang-peluang tadi. Maka benda-benda yang kita buat tadi, dia dua je, sama ada haram atau syubhah. Maka ini antara benda yang tuan-tuan nak kena perhati. Kita kata kalau tak buat benda macam tu, susah nak dapat peluang perniagaan. Ya betul, realiti. Dunia kita hari ni, tak buat yang tu susah nak dapat peluang perniagaan. Betul, saya setuju, susah nak dapat. Bukan kata tak dapat langsung, cuma susah lah. Tapi tuan-tuan, harta yang kita perolehi itu, dia jadi bercampur. Dia tidak 100% bersih. Bila dia tidak 100% bersih, tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan, berbaloi ataupun tidak ibadat yang tuan-tuan buat, yang mana belum tentu Tuhan terima. Yang tu tuan-tuan nak kena tanya. Betul lah, kita kononnya tanda-tanda bersyukur. Duk baca ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Khatib atas mimbar duk baca tiap-tiap hari Jumaat biasanya, antara ayat popular yang khatib baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita pun nak jadi hamba yang bersyukur. Kita tahu dah kita duk berniaga ni, duit duk campur-campur halal haram syubhah apa semua, kita pun buatlah kenduri duk jamu orang makan. Tuan-tuan jamu kenduri duk tolong orang tadi guna duit syubhah, Tuhan terima ke tak? Yang tu yang tuan-tuan kena ingat. Sebab tu bila saya kempen kepada tuan-tuan sekalian dalam di masjid ni, tuan-tuan kena ingat, duit syubhah dengan duit haram kena purify, kena buat tazkiyah, purification. Maknanya kalau kita dengar masjid ada buat projek apa-apa, duit ni bukan sedekah, tapi duit ni duit tazkiyah. Tak payah bagi tahu kat imam, tak payah bagi tahu dekat pengerusi, tapi hati tuan-tuan tahu bahawa duit tadi yang tuan-tuan masuk dalam tabung, duit ni bukan sedekah. Sebab sedekah Allah Taala tak terima. Tapi tuan-tuan bagi itu walaupun nampak macam sedekah, tapi tujuan dia lebih kepada nak bersihkan duit kita daripada unsur-unsur haram dan juga syubhah. Ini antara pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Imam Syafi'i, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata bila kita ada duit haram, maka kita nak bersihkan duit haram atau syubhah yang ada pada kita, hendaklah kita tazkiyah. Cara macam mana? Bagi kepada orang ramai atau maslahah umum, buat apa-apa untuk orang ramai supaya kita tak ambil manfaat daripada duit tu. Itu cara dia, tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena perhatikan betul-betul benda yang kita buat tadi, supaya Allah Ta'ala terima apa yang kita lakukan. Baik, sidang hadirin mukminin, kalau kita tengok kepada nas-nas agama, maka kalau kita lihat nas-nas agama, kita dapati bahawa Allah dan Rasul dia dah cerita dah benda-benda yang macam ni. Dia dah cerita. Satunya, kalau tuan-tuan tengok benda-benda yang haram ni tuan-tuan, dia bukan setakat menyebabkan ibadat kita Tuhan tak terima. Kalau setakat ibadat Tuhan tak terima tu pun kita dah rasa tak larat dah. Tapi hak kita lagi takut, selain daripada ibadat kita Tuhan tak terima, benda haram dan syubhah yang ada pada kita tu, kalau kita tak bersihkan, dia bawa diri kita kepada api neraka. Na'udzubillah. Tu yang kita takut sangat. Kita atas dunia elok dah, dengan pangkatnya, dengan rumah tangga kitanya, dengan pakaian dan sebagainya, elok dah. Tapi tiba-tiba benda yang kita ada tu duk heret kita ke api neraka, yang tu yang kita takut sangat-sangat. Contohnya tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullahu taala, tuan-tuan sekalian, an Jabir, hadis ni hadis Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa Nabi kata? Qala, Nabi kata apa? Ya Ka'b bin Ujrah. Nabi kata, wahai Ka'ab bin Ujrah, Nabi kata, innahu lan yadkhulal jannah, sesungguhnya sekali-kali tidak akan masuk syurga. Nabi kata lan, sekali-kali tidak akan, takkan sekali-kali masuk syurga. Siapa dia yang takkan masuk syurga ni? Nabi kata sekali-kali takkan masuk syurga. Lahmun nabata min suht, iaitu daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Badan kita tumbuh kulit, tumbuh daging, hasil daripada benda hak kita makan. Maka benda hak kita makan tadi salah satunya benda haram. Maka tumbuhlah pada badan kita hasil daripada hak kita minum dan makan benda hak haram. Maka Nabi kata lan yadkhulal jannah, tak masuk syurga. Tuan-tuan rasa macam mana kalau tak boleh masuk syurga? Rasa macam mana? Kita tuan-tuan tak boleh masuk Sabah Sarawak pun susah hati dah, kan? Tak boleh masuk Sabah Sarawak susah hati dah. Tuan-tuan pergi luar negara, nak balik semula ke negara kita Malaysia, tak boleh masuk. Berat tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi ke England, nak pergi ziarah anak kita di England, ataupun nak tengok abang adik kita di England, tak boleh masuk. Teruk. England tuan-tuan sekalian, jangan main-main. Tuan-tuan silap cakap di immigration, habis. Ada masa saya di England, ada pasukan nasyid, kumpulan nasyid yang terkenal dalam negara kita, dijemput untuk buat, kita kata macam roadshow lah, di beberapa tempat di England. Di beberapa tempat. Biasanya kita akan panggil kumpulan nasyid ni di bandar-bandar yang ramai orang Islam, ramai orang Malaysia, macam Manchester, Newcastle, tempat-tempat London, tempat-tempat macam itulah biasanya yang ramai orang Melayu kita. Jadi kumpulan nasyid kita ni yang terkenal dalam negara tuan-tuan, dijemput oleh pelajar-pelajar Malaysia kita untuk buat pertunjukan. Nak jadi ceritanya, dia orang ni tak pergi satu grup, pecah-pecah. Atas sebab-sebab tertentu pergi asing. 2-3 orang pergi asing, hak ni pergi asing. Hak rombongan pertama sampai dah, okey, okeylah, boleh masuk UK. Hak yang kedua ni, bila dia masuk, yang si hamba Allah tadi tak tahulah dia terlalu excited ke, dia seronok sangat ke, immigration tanya dia, pasal apa kamu datang UK ni? Pasal apa datang UK? Tuan-tuan kena hati-hati. Masuk England, tuan-tuan masuk ke UK, kalau pegawai immigration dekat airport tanya pasal apa datang UK, jangan nak cakap lebih-lebih, nak tunjuk terror cakap English. Jangan. Jangan duk nak belagak sangat. Cakap hak perlu cukup. Kalau tuan-tuan tak belagak lagi bagus, cakap sepatah dua cukup. Jangan duk cakap terlebih, sebab silap cakap, reroute, kena pusing balik, hantar balik semula ke Malaysia. Itu yang takut. Jadi hamba Allah ni mungkin dia terlalu excited, saya pun tak tahulah cerita sebenar, tapi lebih kurangnya gitulah. Dia seronok sangat, dia pergi cerita pasal apa dia datang UK. Pasal apa datang UK ni? Kan? Dia pun dia terlupa ke ataupun tak ada orang remind dia ke, dia cerita dia datang UK nak buat roadshow. Kan? Nak buat roadshow. Nak buat roadshow, nak menyanyi. Ada orang di beberapa bandar di UK ni jemput saya ni datang daripada kumpulan nasyid daripada Malaysia. Tuan-tuan, bila roadshow, bila buat pertunjukan, nama pun show, buat pertunjukan, orang bayar tak? Orang bayar. Siapa yang bayar? Penganjur tu kan, orang yang jemput kita tu bayar. Bila show, orang bayar, itu kita panggil bisnes.
Itu kita panggil bisnes. Bila bisnes, tuan-tuan masuk ke UK nak pakai visa social visitor, tak boleh. Social visitor tak boleh. Kena hantar balik. Kena hantar balik. Sebab tu nak masuk UK dia kena tahu menipu sunat macam mana. Kan? Jangan nak cakap lebih-lebih, tak pasal-pasal kena hantar balik. Macam ada kawan saya seorang tu gitu juga. Dia nak tunggu satu isteri dia bersalin di England. Bila bersalin di England, mintalah salah seorang daripada ahli keluarga datang untuk tunggu isteri bersalin ni. Kan? Jadi biasalah orang di immigration dia tanya soalan tu bukan saja dia nak beramah tamah dengan kita. Kita duk ingat orang putih ni saja nak beramah tamah. Tak. Dia tanya soalan tu ada sebab. Walaupun dia senyum, dia kata welcome, oh Malaysia is very good, very nice. Memang kita kembanglah punggung kita orang puji Malaysia. Kita tak tahu dia pancing. Dia duk bagi umpan. Jadi immigration tanya, pasal apa kamu datang? Oh nak jaga adik-beradik bersalin apa semua. Oh, kalau kamu ada peluang nak kerja, kamu nak kerja tak dekat UK? Orang kata nak kerja. Tuan-tuan, UK ni dia tak boleh dengar orang luar datang ziarah UK nak cari kerja. Tak boleh. Jangan cakap tuan-tuan nak cari kerja kat UK. Tuan-tuan cakap nak cari kerja kat UK, itu antara sebab dia boleh hantar kita balik. Yang kawan tu baru sampai ke airport kena hantar balik. Nak tunjuk kita kat atas dunia ni pun tuan-tuan menangis, susah hati, sedih, berserabut kepala, tak boleh masuk ke negara yang kita nak masuk. Cuba tuan-tuan bayang, hari akhirat nanti dua tempat je ada. Tak syurga neraka, tak neraka syurga. Tiba-tiba Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis ni, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Mana-mana daging yang tumbuh dengan sebab kita makan benda yang haram. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, jangan sekali-kali makan benda hak haram. Tapi ada orang cerdik, dia rasa dia lebih cerdik daripada Nabi. Dia tak kata, tapi perbuatan dia tu nampak macam tu. Dia kata aku tak makan, aku beli kereta. Pandai dia tuan-tuan. Tak ada daging tumbuh. Tak ada daging tumbuh, dia pakai kereta. Tu jagalah. Engkau nak memandai-mandai. Ada orang tak makan tapi duit haram, duit syubhah dia buat melancung. Tak. Ulama dah sepakat mengatakan bahawa maksud makan al-akl, maksud makan itu merangkumi memanfaatkan benda-benda haram dan juga syubhah. Walaupun ada sedikit ikhtilaf di kalangan para ulama, ada juga ulama yang berbeza pendapat, tetapi pendapat yang ditarjihkan ialah al-akl, makan itu termasuklah memanfaatkan harta haram dan juga harta syubhah. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis dalam Sunan At-Tirmizi, hadis ni hadis hasan gharib, ya Ka'b bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-naru awla bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, Nabi kata, tidaklah daging manusia itu tumbuh daripada benda yang haram kecuali neraka yang lebih berhak ke atas daging itu. Hadis nombor 1 kata tak masuk syurga. Hadis nombor 2 kata masuk neraka. Faham? Sebab tu bahaya tuan-tuan sekalian. Bukan sahaja soal ibadat kita Tuhan terima ke tak terima, tapi soal ke mana kesudahan kita nanti di hari akhirat kelak. Maka sebab tu tuan-tuan, tak payahlah nak terliur sangat kaya macam orang lain kalau kekayaan itu bersumberkan dengan rasuah, bersumberkan dengan menipu, memperdayakan orang lain. Tak payahlah. Tak payah.
Lebih baik macam kita sekarang. Lebih baik duit kita sikit tapi penuh dengan keberkatan. Tapi ala kulli hal, macam-macam mana pun kita nak duit banyak kan. Tapi pastikan duit kita banyak tu, kaya tadi, dengan cara yang kita pasti dia adalah halal ataupun dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia, siapa-siapa di kalangan kita yang masih lagi berani makan duit haram, masih lagi tak takut untuk membelanjakan duit haram tadi untuk kegunaan anak isteri dia, terlibat dengan rasuah, tipu orang dan sebagainya, maka orang macam ni dia kena ingat satu ayat Quran. Allah Ta'ala dia memperingatkan kepada kita orang-orang yang tak ada rasa takut dalam diri dia. Apa dia? Surah Al-Baqarah ayat 175. Allah Ta'ala kata, fama asbarahum 'alan nar, alangkah beraninya mereka terhadap api neraka. Kita ni berani ke tak berani? Allah Ta'ala kata ada orang ni hak jenis berani dengan api neraka. Kalau kita jenis tak kisah dengan ancaman daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, seolah-olah kita ni memang berani untuk disambar oleh api neraka. Na'udzubillah min zalik. Sidang hadirin mukminin, selain daripada yang kita cerita tadi, ada juga ulama yang kata kalau kita beribadat menggunakan harta haram, walaupun ramai ulama yang kata sah, tetapi ada ulama yang kata tidak sah. Maknanya ulama berbeza pendapat tentang hal ini. Berbeza pendapat. Siapa dia ulama yang kata tidak sah? Dalam mazhab Imam Syafi'i, qaul yang mu'tamad kata sah. Cuma ibadat tadi Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Imam Ahmad bin Hanbal kata bukan sahaja tak terima, Allah tak terima, tapi tidak sah. Tidak sah. Ini disebut oleh Said Sabiq. Dia kata, Imam Ahmad bin Hanbal kata tidak sah siapa-siapa yang melakukan ibadat dengan menggunakan harta yang haram. Jadi kita nak kena pastikan supaya harta kita tadi harta yang halal, yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Selain daripada tu tuan-tuan, bila kita guna harta haram, doa kita tu tidak makbul. Doa tidak makbul. Doa ni ada dua. Apa dia doa? Doa ni ada dua. Yang kedua tu, yang kita panggil doa, itu memang doa lah. Contohnya, ya Allah ampunilah dosaku, itu doa lah kan. Ataupun dalam surah Fatihah kita kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, itu doa lah, kita minta tunjukkan kami jalan yang lurus, itu doa lah. Satu lagi doa tuan-tuan yang dipanggil sebagai zikir. Zikir tapi dia ada juga doa. Salah satu jenis doa, tuan-tuan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan tak minta, tuan-tuan tak minta dengan Allah, tapi tuan-tuan puji Allah. Segala pujian milik Allah. Itu juga doa. Itu juga doa. Sebab tu dalam doa kita mulakan dengan antaranya bismillah dan juga alhamdulillah. Kan? Bismillah kita bukan doa, kita tak minta, tapi bismillah juga sebahagian daripada doa. Alhamdulillah sebahagian daripada doa. Zikir memuji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim juga sebahagian daripada doa. Maliki yaumiddin, Allah raja yang menguasai, yang memerintah, yang menguasai yaumiddin, hari perbicaraan, hari pembalasan, itu juga doa. Maka tuan-tuan sekalian, cuba bayang zikir kita yang dipanggil sebagai doa jenis yang pertama, dan doa yang kita duk minta hari-hari itu, ya Allah bagi rezeki kepada aku, ya Allah bagi kebahagiaan kepada aku, ya Allah, macam-macam kita minta. Tapi dua-dua jenis doa ini Allah Ta'ala tidak makbul,
kerana harta haram yang kita gunakan. Sebab tu kita sebut banyak kali tuan-tuan, pastikan harta yang kita guna tu yakin 100% adalah halal. Umpamanya tuan-tuan, yang ni hadis yang popular yang kita biasa duk baca dalam banyak kuliah-kuliah hadis. Jadi saya cerita secara ringkas je, iaitu tentang bagaimana disebut Nabi SAW cerita pasal satu orang lelaki yang bermusafir dalam perjalanan yang jauh, perjalanan yang lama. Rambut dia kusut, masai, berserabut, apa semua ni, berdebu. Lepas tu orang tu angkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, dan sebagainya. Nabi kata, sedangkan masa dia berdoa tu, makanan dia tu haram, minuman dia tu haram, pakaian dia juga haram, dia diberi dengan makanan yang haram. Bagaimana Allah Ta'ala memperkenankan doa dia? Jadi sidang hadirin mukminin, dia bukan masalah apa, masalah nombor satunya ialah benda hak kita makan tu halal ke haram. Itu benda yang paling penting kita nak kena jaga. Kita sekarang tak, tuan-tuan. Kita sekarang ni pelik. Hak kita makan kita tak peduli halal haram, tapi sibuk nak pastikan kita baca ni cukup tak 129 kali. Terlebih tak boleh, kurang tak boleh. Ni mengarut lah. Ada? Mesti pastikan lah, bismillah baca ni cukup tak 786 kali. Contohnya lah kan. Ini masalah kita. Kita penting benda-benda lagu tu 786, kena cukup 41 kali, kena cukup 129 kali, terlebih tak boleh, terkurang tak boleh. Hak Nabi ajar 10 kali, yang tu tak mau buat. Hak Nabi ajar 3 kali, yang tu kita tak sibuk. Tapi kita sibuk benda-benda hak pelik-pelik, tuan-tuan sekalian. Sedangkan paling asas Nabi ajar kepada kita, nombor 1, bila kita berdoa kepada Allah, pastikan hak keliling kita ni tak terlibat dengan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu kalutlah, panggil tok guru tu mai rumah kita, panggil ustaz tu mai rumah kita, panggil budak pondok mai mengaji rumah kita, yang kita duk sibuk dengan benda haram. Tak guna, tuan-tuan. Tak guna. Saya cerita banyak kali rasanya, saya tak pasti di sini ataupun di mana. Masa saya jadi pelajar UI, masih belajar di UIA duk Kuala Lumpur, biasalah Datuk-Datuk Seri, Tan Sri orang kaya ni panggil pelajar universiti, panggil pelajar ma'had mana-mana untuk pergi rumah dia orang, baca Yasin lah, semayang hajat lah, apa semua. Tapi rumah, kadang-kadang kita tengok ada satu-satu rumah tu, tuan-tuan, dekat rak-rak dia tu ada botol-botol yang haram, ada benda-benda yang haram dalam rumah dia. Engkau panggil buat apa tok guru? Engkau panggil apa pelajar-pelajar sekolah agama? Panggil apa orang baca Quran rumah engkau? Sedangkan benda paling asas dalam agama, jangan sekali-kali engkau terlibat dengan benda haram untuk pastikan doa engkau dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah je. Tapi hak mudah tu yang susah nak buat. Sedangkan hak ni clear. Hadis Imam Muslim yang kita duk mengaji, kalau hadis 40, antara ustaz mengajar dia mesti sentuh hadis ni tentang tak bolehnya kita ni terlibat dengan benda haram untuk pastikan doa kita adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sidang hadirin mukminin, benda-benda macam ni kita kena perhati betul-betul. Pasal apa kalau tuan-tuan tengok dalam ni Nabi cerita orang tu berjalan jauh, kusut masai, keadaan dia teruk. Pasal apa? Dalam syarah hadis, tuan-tuan sekalian, bila Nabi dia describe macam tu, Nabi cerita orang tu jalan jauh, kusut masai, berdebu apa semua, Nabi nak bagi mesej apa? Apa mesej dia, tuan-tuan? Mesej dia mudah, tuan-tuan. Sepatutnya orang yang bermusafir, antara waktu yang mustajab doa adalah ketika kita bermusafir, kan? Yang kita duk mengaji selama ni, antara waktu mustajab doa ada ketika kita musafir. Tuan-tuan pergi mana-mana, pergi Kuala Lumpur ziarah anak,
pergi tempat yang jauh lah, Johor ke, Pahang ke, on the way tu singgah semayang mana-mana, berdoa, dalam kereta pun berdoa. Itu waktu mustajab ketika kita musafir. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, nak cerita bahawa orang tu dengan perjalanan yang jauh, dengan rambut kusut masai, patutnya Allah Ta'ala makbul doa dia. Tapi dengan sebab dia terlibat dengan benda haram, Allah Ta'ala tak makbul doa dia. Macam kita hari ni tuan-tuan, kita dengan susahnya, dengan pelbagai ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita, patutnya kita dimakbulkan doa kita. Tapi dengan sebab kita terlibat dengan benda-benda hak haram, kita tak peduli pun benda yang haram ni, tak kisah pun, anggap ringan, anggap kecil je benda haram. Maka sebab itulah, walaupun kusuk masai macam mana sekalipun, susah macam mana sekalipun, payah doa kita untuk dimakbulkan oleh Allah Ta'ala selagi kita tak pisahkan diri kita daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang hadirin mukminin, kemudiannya ialah Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kalau kita buat maksiat, dia tidak hukum kita secara mendadak. Dia tak hukum kita, orang zaman sekarang kata cash. Ada cash tapi jarang-jarang. Hak banyaknya semuanya tangguh. Hak banyak semuanya tangguh. Maka sebab itu ramai orang hari ni, tuan-tuan sekalian, mereka leka dengan maksiat yang mereka lakukan. Contoh surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Allah Ta'ala sebut, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, mereka jawab apa? Sesungguhnya kami orang yang mengadakan pembaikan. Bila kita bagi nasihat kat dia, dia kata tak, dia buat baik, dia kata. Orang yang buat jahat ni tuan-tuan, dia tak mengaku dia buat jahat, dia tetap kata dia buat baik. Tapi Allah Ta'ala kata, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah yang melakukan kerosakan, walakin, tetapi la yash'urun, mereka tak sedar. Orang jahil tuan-tuan contohnya, kalau dia sedar dia jahil, senang cerita, kita boleh suruh dia mengaji. Tapi bila dia tak sedar dia jahil, dia tak mau mengaji. Sama macam orang jahat, kalau dia sedar dia jahat, senang cerita, senanglah kita nak slow talk dengan dia, cakap dengan dia dan sebagainya. Tapi yang majoriti, kebanyakan orang jahat, dia tak sedar dia tu jahat. Itu yang jadi masalah, menyebabkan mereka ni diberi penangguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, diceritakan macam mana penangguhan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Hadis ni hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu apa dia? Innallaha la yumli lizalim, sesungguhnya Allah Ta'ala bagi tangguh kepada orang zalim. Tangguh apa dia kepada orang zalim? Tangguh azab kepada orang zalim. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu qala thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya Allah Ta'ala tangguh azab, siksaan kepada orang yang zalim. Dan bila Allah Ta'ala hukum dia, Allah Ta'ala takkan lepas dah. Dia bagi tangguh, tapi bila kena azab Allah, takkan lepas. Kemudian Nabi pun baca ayat Al-Quran surah Hud ayat 102, maksudnya wa kadzalika akhdhu rabbika, begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab negeri-negeri yang jahat
negeri yang manusia penduduk dia buat zalim, sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu sangat pedih dan sangat keras. Dia bab tangguh ni tuan-tuan. Cerita bab tangguh ni bukan Allah je yang bagi tangguh. SB pun bagi tangguh juga. SB pun bagi tangguh. Sebab tu ustaz jangan duk cakap sedap sangat. Cakap bam oh, tak ada pun polis nak tangkap. Jangan. Jangan tuan-tuan. Saya duk buat kes kriminal case jenayah. Saya tahu sangat cara polis buat kerja. Ni cerita rahsia polis pula. Nanti polis marah kat saya pula. Tapi tak apa, saya bukan cerita benda yang polis cerita kat saya. Saya cerita macam mana saya sebagai lawyer tengok polis buat kerja. Tu je. Saya tak bocor rahsia apa-apa. Polis ni tuan-tuan, bila dia nak maklumat, apa dia buat? Dia takkan tangkap. Bila dia nak maklumat atau dia nak pastikan kita ni kena sungguh-sungguh, dia kumpul. Kan? Dia kumpul. Katalah na'udzubillah, katalah tuan-tuan jual dadah, jadi pusher. Ada cannabis, ada ketum, kan? Ada heroin, ada belaka lah, semua pelik-pelik, nama pelik-pelik semua ada. Engkau nak apa? Aku ada belaka ni, aku bawa semua ni. Engkau nak jenis macam mana? Injek ke, jenis apa ke, semua ada ni. Kan? Polis tuan-tuan, kalau dia nak tangkap kita dengan sebab satu kes, dah, dia tunggu dulu. Dia tunggu dulu. Dia perhati kita, hari ni kita jual dadah apa? Jenis apa? Kita jual kat siapa dia? Berapa banyak kita jual? Lepas tu dia perhati pula, esok kita jual kat mana pula? Katalah hari ni kita duk pergi belah Semilang. Esok kita pergi belah Penaga pula. Lepas tu polis akan tengok, kita ambil bekalan daripada siapa? Siapa yang bagi bekalan dadah kat kita? Siapa yang biasa kita ambil? Kita jual kat siapa biasanya? Dapat maklumat tu banyak. Dapat maklumat tu banyak. Dia kumpul maklumat, bukan satu kesalahan. Sebab tu saya cerita kepada tuan-tuan, biasanya orang yang kena tangkap bukan sebab kali pertama dia buat. Biasanya bukan sebab kali pertama dia buat. Biasanya hak mana polis tangkap, tuan-tuan sekalian, hak dah banyak kali dah buat jahat. Boleh kata payah tuan-tuan. Orang tu kali pertama buat jahat, tiba-tiba polis tangkap. Boleh kata payah lagu tu. Biasanya polis tunggu, dia tengok, dia dapat maklumat, risikan apa semua macam-macam ni, kumpul semua, berapa banyak kesalahan gitu apa semua, barulah bila dia pastikan, dia ni kalau aku tangkap memang tak lepas lah. Tak lepas lah dia kata. Masa tu baru dia tangkap. Sebab tu percentage, peratusan kejayaan pendakwaan di mahkamah tinggi. Sebab polis dia buat kerja kemas. Ada lagu tu. Kena tuan-tuan, kalau kena tangkap berat. Kena tangkap berat sebab dia maklumat dah cukup dah. Bukanlah nak banding polis dengan Allah Ta'ala, tapi nak ceritanya, cerita hari akhirat ni pun bukannya beza sangat pun. Sebab atas dunia ni pun manusia tuan-tuan sekalian, contoh-contoh lagu tu ada. Jadi kita, bila kita cakap lebih kurang, kita jangan ingat terlepas. Tak, bukan terlepas. Orang bagi peluang ada sebab. Dia tunggu masa sesuai nak serbu kita. Jadi dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, kalau dengan polis kita kena takut, dengan undang-undang negara kita kena ada rasa takut, dengan Allah Ta'ala lebih-lebih lagi tuan-tuan mesti takut dengan Allah. Sebab azab Allah, kalau kena azab Allah, tak ada siapa yang selamat tuan-tuan. Tuan-tuan kena tangkap di polis, apa yang polis buat dalam lokap tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak tahu, nak lari kat mana, tak boleh lari dah. Dengan Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan kata dengan polis kita nak lari pun payah dah, dengan Allah Ta'ala jangan cerita. Sebab tu kita diajar supaya kena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, yang keduanya, haji kita mestilah kita lakukan dengan ikhlas, dengan cara yang paling baik, sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bentuk ibadat kita tadi,
selari dengan bentuk yang diajarkan oleh Nabi, maka itu jaminan ibadat kita diterima oleh Allah. Nabi pergi mana? Nabi pergi Arafah, lepas tu pergi Muzdalifah, lepas tu pergi ke Mina. Macam mana cara Nabi melontar? Berapa banyak Nabi melontar? Apa Nabi buat ketika melontar? Tiru semua tu. Barulah ada jaminan kita akan selamat. Ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Macam tuan-tuan bawa kereta, kan? Bawa kereta. Macam mana cara bawa kereta selamat? Tanya orang yang ada pengalaman, orang yang profesional. Bawa kereta macam mana? Kalau gear manual, nak mengelak daripada skidding, masa turun bukit, jangan tekan brake, contohnya lah, kan? Guna gear rendah. Kan kita biasa tengok signboard, pihak berkuasa letak, guna gear rendah, kan? Kita dah, ni hak tak pandai bawa kereta ni. Ni aku pandai, main tekan brake. Tu dia, masuk longkang. Masuk longkang. Pasal apa? Orang dah letak ada signboard, guna gear rendah. Kita tak pakai gear rendah. Kita pakai, main tekan brake. Tadi hujan pagi tadi, tuan-tuan sekalian, dekat balik pulau, saya bawa perlahan, tuan-tuan sekalian. Tapi tu pun boleh rasa tayar kereta tak berapa nak cengkam. Sebab tu pihak berkuasa, yang pakar dalam bidang jalan raya, dia dah kaji dah. Maka kereta manual, eloknya guna gear rendah. Supaya, kalau tak boleh elak pun, kita dapat meminimalkan kemungkinan untuk skidding. Untuk tergelincir daripada jalan. Jadi ibadat, tuan-tuan sekalian, hak paling kita nak kena jaga ikhlas. Buat benda mesti kerana Allah, pada masa yang sama mesti sesuai dengan bentuk yang Nabi ajar. Sebab tu ibadat ni jangan nak reka. Ibadat jangan nak reka, jangan nak pandai-pandai tokok tambah, jangan pandai-pandai nak modify. Jangan. Macam kereta lah, tuan-tuan nak pandai-pandai nak modify. Apa jadi? Masalah tayar kereta dia bersport ring yang terkeluar daripada body kereta tu. Tu dia, cantik lah, kan? Tapi kalau JPJ tahan, tak pasal-pasal. JPJ larang pasal apa? Dia ada sebab lah. Tuan-tuan letak tayar besar daripada body kereta, sikit lagi sangkut dekat motor orang apa semua, jatuh accident. Nak kata apa? Maka tayar kereta, rim kita tu nak kena sama dengan body kereta. Ni ceramah apa pula ni? Ni bukan kuliah agama. Tapi nak bagi contoh mudah aje, kan? Maksud dia gitulah. Bukan tak boleh modify kereta. Tuan-tuan nak modify boleh, tapi kena dapat pengesahan profesional, pada masa yang sama kena dapat endorsement kelulusan JPJ. Bawa kereta kita yang kita modify, tunjuk kat JPJ check. Betul ke tak betul? Puspakom check. Betul ke tak betul kereta ni? Elok ke tak elok? Macam itulah. Ibadat kita tak boleh pandai-pandai. Nak reka, nak tokok tambah, nak buat apa, tak boleh. Kena berdasarkan Quran dan hadis. Haji yang mabrur kita kena jaga sungguh-sungguh. Shuraih Al-Qadi dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata yang benar-benar berhaji, dia kata hak betul-betul buat haji, dia kata sebenarnya tak ramai. Hak betul-betul buat haji, dia kata sebenarnya hak betul-betul buat haji tak ramai. Dia kata walaupun engkau nampak ramai orang jadi jemaah haji. Engkau pergi airport, engkau tengok ramai orang jadi jemaah haji. Engkau pergi Mekah, pergi Madinah, engkau tengok jutaan manusia memenuhi Mekah dan Madinah jadi jemaah haji. Tapi dia kata hak sebenar-benar jadi jemaah haji, dia kata yang benar-benar menunaikan ibadat haji, dia kata tak ramai. Dia kata alangkah ramainya orang yang melakukan kebaikan dalam agama, tetapi sebenarnya sedikit yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita tengok orang semayang, ramai kita tengok. Macam masjid kita ni, separuh semayang maghrib, semayang isyak pun separuh kita tengok, ramai orang. Tapi hak betul-betul ikhlas, Shuraih Al-Qadi kata sebenarnya tak ramai. Dia kata zaman dulu ada satu cerita, pukul 9. Zaman dulu ada satu cerita, tuan-tuan. Satu hamba Allah, dia pergi haji. Zaman kita sekarang pergi haji naik kapal terbang.
tahun 70-an dulu, jemaah haji pergi naik kapal laut. Zaman dulu-dulu lagi tuan-tuan, ada orang jalan kaki. Tuan-tuan boleh bayang lah jalan kaki kan. Kawan saya, bukan lama pun, dalam 4-5 tahun lepas, daripada Jordan, kawan saya dia buat PhD di Jordan. Dia kata dari Jordan nak pergi ke Saudi tu naik bas. Sehari naik bas, penat kan. Yang jalan kaki tak payah cerita lah. Cerita ni tuan-tuan, ada hamba Allah ni, dia pergi haji. Zaman dulu bukan ada visa macam zaman kita sekarang. Zaman dulu tak ada visa-visa macam kita sekarang, yang immigration macam sekarang. Dia jalan kaki ni setiap tahun. Setiap tahun dia pergi haji, dan setiap tahun pergi haji jalan kaki. Kan? Nak cerita, dia sanggup pergi haji jalan kaki. Kira hebat lah. Kan? Kita kat sini berapa ramai pernah pergi haji jalan kaki? Pernah? Semua jalan kaki kan? Daripada hotel turun jalan kaki tak? Jalan kaki juga, cuma jalan kaki naik bas. Turun hotel jalan kaki naik bas, tu je. Sikit je jalan kaki. Orang ni betul-betul jalan kaki. Daripada rumah dia nak pergi tu tak tahulah berapa jauh, memang jalan kaki sungguh. Bukan jalan kaki sikit-sikit, jalan kaki sungguh. Satu kali, waktu malam tuan-tuan, dia tidur. Satu malam, dia tidur. Ni cerita seorang anak dengan ibu dia. Ni cerita macam ni tuan-tuan, sesuai lah kalau kita nak kaji balik macam mana kita layan mak kita. Satu malam masa dia tidur, mak dia minta tolong dengan dia. Masa dia tengah tidur, mak dia minta tolong. Tuan-tuan, ada orang kita bila tidur susah nak kejut. Datang gempa bumi kok mana pun tak bangun. Perampok datang kutip semua benda pun dia tak bangun. Ada hak perangai lagu tu. Tidur memang tidur mati punya. Bukan mati sikit, mati sungguh-sungguh. Ada pula jenis tidur ayam mata terbuka kan. Jenis mata terbuka separuh. Pantang bunyi nyamuk sikit, bangun dah. Jadi dia ni, mak dia minta tolong. Bukan susah pun. Minta tolong ambil air. Mak dia haus. Mak dia dahaga nak minum, minta tolong dia ambil air. Dia ni tuan-tuan, dia rasa susah. Masa tu bila mak dia minta tolong, dia rasa susah sebab dia dah tidur dah. Tiba-tiba mak suruh dia bangun, suruh dia pergi ambil air. Mak dia nak minum, dia rasa susah. Bila dia rasa susah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala campakkan dalam diri dia ingatan macam mana engkau boleh pergi haji tu tiap-tiap tahun jalan kaki punya jauh, sedangkan mak engkau minta air sikit je, engkau bangun pergi ke dapur sikit je minta air, engkau rasa berat dah. Dia tiba-tiba teringat, aku selama ni boleh pergi haji punya jauh, tapi mak aku rasa susah bila dia minta tolong aku pergi ambil air di dapur. Dia terfikir bahawa selama ni kemungkinan ibadat dia tu lebih kepada pandangan orang ramai. Bila orang tengok dia rasa mudah aja buat ibadat, tapi masa orang tak tengok dalam rumah waktu malam, dia dengan mak dia je, dia rasa berat untuk buat benda tu. Sedangkan air yang dia nak ambil itu untuk orang yang paling berjasa dalam kehidupan dia. Siapa dia? Mak kita. Mak. Maka dia pada masa tu dia sedar tuan-tuan sekalian bahawa apa yang dia terlintas tu tuan-tuan sekalian adalah kesalahan bagi dia. Ini disebut dalam Lataiful Ma'arij. Baik, jadi kemudian akhir sekali tuan-tuan sekalian kita dapati, bukan akhir sekali ni, kita pergi point by point. Nombor 3, haji. Tanda dia haji dipenuhi dengan amalan-amalan soleh. Itu tanda haji kita mabrur. Contohnya, masa kita pergi haji tu kita rajin berzikir. Kita pergi haji tu rajin baca Quran, rajin semayang pada waktu dia. Yang tu tanda haji kita haji mabrur. Ni kalau pergi haji, semayang pun tak, duduk dalam bilik, tak keluar-keluar, balik Penang orang panggil haji.
Tak, tapi masa pergi Mekah tak keluar-keluar daripada hotel. Malas nak pergi ke Masjidil Haram nak semayang. Ni jaga. Kan? Pastikan bila tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan ada sifat seronok beribadat kepada Allah. Itu tanda-tanda tu. Tak semestinya, tapi tanda. Tanda haji kita haji mabrur. Ibnu Rajab Al-Hambali kata haji mabrur adalah haji yang terkumpul di dalamnya amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Dia kata dan kita masa tu mengelak daripada melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau pergi haji duduk dekat Kaabah, duduk intai perempuan Iran, buka dia punya purdah, yang tu haji Marlboro. Bukan haji mabrur dah, itu haji Marlboro. Ada keduk depan Kaabah, tak malu dekat Allah Ta'ala nak mengendap perempuan Iran semayang, buka dia punya purdah. Jangan. Siapa yang ada perangai lagu tu, takut kita. Kita bimbang. Nombor 4, tuan-tuan sekalian, apa tanda haji mabrur? Masa kita ihram, kita tak buat maksiat. Masa kita ihram umrah kita, ihram haji kita, bergantung kepada jenis manasikul hajj yang kita buat. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, tuan-tuan, lepas kita buat haji, kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau dulu nampak perangai kita agak kasar, contohnya balik-balik haji nampak lembut sikit, nampak baik sikit. Kalau dulu suka bergurau benda pelik-pelik, lepas balik haji tak mau dah bergurau benda pelik-pelik. Kalau dulu sebelum pergi haji duk share, duk forward WhatsApp gambar-gambar perempuan, gambar artis, gambar Nilofa, balik-balik tak ada dah gambar Nilofa. Tu bagus dah tu. Ni haji tapi duk share gambar Nilofa, teruk punya haji. Nah, jangan buat perangai lagu tu. Kita jangan share gambar-gambar artis. Kita jangan share gambar-gambar perempuan. Tuan-tuan bayanglah, gini, petua dia mudah aja tuan-tuan. Petua dia mudah. Katalah anak kita, bukan Tuhan lagi ni, bukan Allah lagi ni. Cerita anak dulu. Katalah anak kita dapat handphone kita. Katalah anak kita dapat handphone, dapat buka WhatsApp kita. Kita rasa malu ke tak malu? Kalau kita rasa malu dengan kandungan WhatsApp kita, kalau anak kita tengok, maknanya cuba tuan-tuan bayang, kalaulah kita dengan Allah macam mana? Dengan anak kita pun kita rasa malu kalau anak kita tengok. Apatah lagi lebih patut kita malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tuan-tuan, Hasan Al-Basri pesan, haji mabrur adalah pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan cintakan kepada akhirat. Jadi siapa-siapa yang balik daripada haji dan dia semakin cinta kepada kehidupan akhirat, dia menjadi seorang yang zuhud, tidak terikat dengan dunia, maka Hasan Al-Basri kata itu tanda orang itu telah mendapat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.